Tuan-tuan, ada seorang yang jumpa saya daripada zaman Covid, tuan-tuan. Start Covid dia dah tak buat dah bisnes ni. Apa dia buat? Berniaga baju, borong daripada Vietnam. Lepas tu buat bisnes kuih, produk sendiri, supply. Macam-macam bisnes tuan-tuan dia buat. Founder A, founder B, buat. Kemudian hari ni dia datang jumpa dekat saya, bang, saya nak bawa balik lah bang, keluar. Apa sebab kau nak bawa balik? Bisnes saya down lah. Down. Sebab ada satu tahap dia down. Kalau down, kenapa kau buat? Kalau saya down, saya tak boleh dapat income. Tapi yang saya pelik dalam Toluau yang saya dah tinggalkan 3 tahun, sampai sekarang masih ada 1,300, 1,400 sebulan. Tuan-tuan, benda ini yang mahal kan? Benda ini yang mahal. Tapi kita ramai orang yang masih tak nampak lagi benda ni. Sibuk mengejar sana sini sampai terlupa ada satu benda yang boleh kita dapat satu residual income berterusan. Cuma kita sangat tidak menghargai. That's why saya beritahu kepada semua, tuan-tuan, ini masa tuan-tuan yang terbaik untuk tuan-tuan buat. Kalau tuan-tuan tak buat, orang lain yang baru yang akan buat. Okey, jadi saya ceritakan kepada tuan-tuan, the last part adalah kenapa saya buat bisnes ni. Yang ini tuan-tuan kena dengar betul-betul. Alright. Kenapa saya buat bisnes ni, tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan, ada 1,001 bisnes yang ada dekat dalam Malaysia. Tapi kenapa bisnes ni juga saya buat? Kenapa? Mesti tuan-tuan terfikir, kenapa buat bisnes ni? Banyak bisnes ada. Jual tudung, bisnes dropship, jual baju Melayu, buat bisnes takaful, kat gerai ke, kedai makan ke, buat bisnes franchise ke, petropam ke, kan? Kenapa bisnes SIM card juga nak buat? Ni saya ceritakan tuan-tuan. 3 sebab. Yang pertama tuan-tuan, saya nak capai financial freedom. Saya ceritakan tuan-tuan. Pada tahun 2014 dulu, lepas saya habis grad bulan 11, saya start kerja. Adalah kerja sebulan lebih macam tu. Bila saya kerja tuan-tuan, saya nampak, susahnya kitaran hidup kerja ni. Hari-hari pagi-pagi balik petang. Pagi tak dapat matahari, balik tak dapat matahari. Hari-hari saya kerja. Okay. Jadi saya start fikir, saya kerja sebulan, gaji saya 1,800, 1,500 lah. 1,500 kan. Dan saya rasa saya boleh dapat lebih daripada tu. Zaman sekarang tuan-tuan, kalau kita kerja, gaji 1,100, 2,000, tak cukup tuan-tuan. Tak cukup. So saya rasa saya deserve, saya boleh dapat lebih daripada tu. Jadi saya berhenti kerja. Saya niaga. Apa yang saya buat tuan-tuan? Saya jual casing handphone. Sebab saya pakai handphone, saya suka tukar-tukar casing. Jadi saya nampak passion saya kat situ. Saya ambil dekat China, saya supply dekat kedai-kedai handphone. Saya jual tuan-tuan. Saya boleh buat income 2,500, 3,000 sebulan steady. Saya boleh buat. So memang betul lah pilihan saya. Saya keluar daripada tempat kerja, saya niaga. Saya jual casing, saya supply casing. Namun tuan-tuan, bulan berganti bulan, 2, 3 bulan, 4 bulan saya buat. Saya nampak, bila masuk bulan puasa, sale saya drop. Takkan bulan puasa orang nak pakai handphone kan? Orang nak pakai casing kan? Handphone orang pakai, takkan orang nak pakai casing. Masuk bulan raya pun drop. Jadi sale saya ni tak tentu. Raya, bulan puasa drop. Jadi saya sentiasa kena berjual. Hari tu saya rehat, saya tidur, ataupun sebulan tu saya tak nak buat, memang saya tak dapat apa-apa income. Sebab saya kena buat bisnes tu. Saya kena bergerakkan bisnes tu, baru saya dapat income. Betul tak? Kalau saya tidur, saya tak buat apa-apa sebulan tu, saya tak dapat apa-apa hasil. Jadi saya terfikir, apa bisnes yang boleh saya tak buat pun, saya tetap, income tu tetap berjalan juga. Sebab saya nampak, sampai bila saya nak terus menjual? Macam seolah-olah macam kerja, sampai bila saya nak kerja kan? Jadi itu sebabnya saya mencari, apa peluang yang saya tak buat pun saya tetap. Mujur masa tu saya ada satu buku. Buku tu adalah satu buku penulis tu, Robert Kiyosaki, dia ajar. Kalau tuan-tuan nak mencapai satu tahap bebas kewangan, financial freedom, tuan-tuan kena buat tuan-tuan kena satu income yang mana tuan-tuan tidur pun tuan-tuan tetap dapat duit. Tuan-tuan tak buat apa-apa, income tu tetap berjalan. Itu kita panggil passive income. Ataupun kata nama lain dia residual income. Okay, residual income ni di mana? Income ni kita tetap akan dapat setiap bulan. Walaupun kita tak buat apa-apa, dia income tu tetap berulang kita dapat. Dan kita ada komitmen setiap bulan. Bila income residual ataupun income passive ni lebih daripada komitmen di setiap bulan, kita setiap bulan, maka kita akan capai satu tahap financial freedom. So itu yang saya pegang, saya mencari satu peluang yang boleh betul-betul bagi saya income berulang. Ataupun kata Mak Saleh ni residual income. Okay, walaupun saya buat tak buat, income tu tetap berulang masuk. Jadi kerja saya nak tinggikan income residual ni hingga melebihi daripada komitmen bulanan saya, maka saya capai tahap financial freedom. So saya mencari bisnes tu berbulan-bulan dan akhirnya saya jumpa rupa-rupanya bisnes telco yang boleh hasilkan bisnes residual tu. Sebab itulah bila saya jumpa saja bisnes tu pada 20 hari bulan 11 2014, saya start daftar 20 hari bulan 11 2014, saya tak tinggalkan sampai sekarang. Sebab inilah bisnes yang saya nampak yang boleh capai saya tahap financial freedom. Dan hari ni betul-betul saya financial freedom. Dah 9 tahun saya duduk rumah. Tuan-tuan, kalau kita terus bekerja, kita kena berniaga, baru kita dapat duit tuan-tuan. Tuan-tuan akan hidup dalam rat race. Tuan-tuan tahu, tikus yang dalam
gelung tu, dia berlari tuan-tuan, lagi laju dia berlari, dia akan situ juga. Sebab apa? Tuan-tuan bekerja, tuan-tuan berniaga, dapat duit habis dekat bayar komitmen. Situ je kitaran tuan-tuan. Tak bergerak mana-mana. Tuan-tuan laju, duit tinggi, komitmen tinggi. Makin besar income, makin besar lifestyle tuan-tuan, tuan-tuan kat tahap situ je. Tuan-tuan tak akan berkembang, tuan-tuan tak akan kaya. Tuan-tuan akan terus bekerja sampai mati pun, tuan-tuan dah sakit pun tuan-tuan tetap bekerja. Itu sebabnya ramai orang dah tua, dah pencen tapi masih bekerja. Sebab nak hidup, duit perlu cari, kena kerja. Sebab itu saya tak nak tuan-tuan berada dalam golongan majoriti orang macam tu. Tuan-tuan kena ubah. Tuan-tuan kena tahu cara macam mana nak capai financial freedom, yang mana tuan-tuan kena ada income residual ataupun income passive yang berulang dapat tanpa tuan-tuan perlu bekerja. Tapi income tu melebihi daripada komitmen tuan-tuan, maka tuan-tuan financial freedom. Sekarang ni tuan-tuan berada di platform Business Teko yang beri tuan-tuan income berulang setiap bulan, sebab produk orang akan terus top up setiap bulan, tuan-tuan akan terus dapat duit. Dan kerja tuan-tuan tinggikan income tu sampai dia melebihi daripada komitmen tuan-tuan. Maka tuan-tuan financial freedom. Itu sebab kenapa saya buat bisnes ni. Yang kedua, company ni sudah pun terbukti kukuh. Ramai orang mencipta duit dalam bisnes ni. Dulu masa saya start bisnes, saya dah nampak peluang bisnes ni. Saya dah nampak dah, bisnes ni produk dia memang bagus. Boleh bagi saya income berulang. Tapi masalahnya, betul ke dah ramai orang dapat duit? Masa saya daftar dengan kawan saya ni satu tempat sekolah dengan saya masa saya belajar dulu. Dan saya lihat dia, tuan-tuan, ternyata memang dia buat duit dalam bisnes ni. Satu bulan, dia dibayar 19,000 sebulan. Saya rasa dulu masa saya start daftar dengan dia, saya rasa dialah kawan saya yang paling kaya sekali. Yelah, dulu masa saya umur 24 tahun, kawan-kawan saya semuanya baru nak start kerja. Gaji 2,000 lah, 2,500 tu kita dah hero lah, dah power lah. Dia 19,000, tuan-tuan, duduk rumah. Tunggu orang top up je, dapat commission. Itu yang menjadikan saya kena buat benda ni. Sebab dah bukti depan mata saya dapat. Tuan-tuan, orang yang buat duit dalam bisnes ni sangat ramai, tuan-tuan. Company dah bayar 530 juta ringgit sepanjang 13 tahun dia beroperasi kepada semua ejen-ejen ni, kepada semua ahli dia. 530 juta, setengah bilion, tuan-tuan. Dia dah bayar kepada semua ahli dia. Saya sendiri pun total yang saya dapat sebanyak 5 juta. Company dah bayar. Tuan-tuan kalau nak tahu, bisnes ni ada orang menerima 300,000 sebulan, tuan-tuan. Duduk Kelantan, mancing. Ada orang yang tahap di OKU, tuan-tuan, duduk kat kerusi roda, hari ni dia terima 4,000 sebulan dalam bisnes ni. Ada orang yang berniaga soya aja, RM900 sebulan dia dapat, tuan-tuan, berniaga. Okey, berjaja, jual soya. Tapi bila dia buat bisnes tuan-tuan, tuan-tuan, satu bulan 6,000 dia dapat. Ada orang yang OKU, dia bukan OKU betul, dia OKU separuh. Tangan kanan, kaki kanan paralyzed. Tak boleh gerak. Belah kiri, tuan-tuan, belah kiri. Bawa kereta separuh, okey. Hari ni dia cipta income tu 10,000 sebulan, tuan-tuan, Syed Fadil. Sebab apa dia buat? Sebab dia tak ada pilihan. Dia tak ada kerja. Dia buat benda ni, dia betul-betul kau-kau. Dia beat kawan dia yang lain. So, kalau tuan-tuan nak tahu bisnes ni, ramai orang dah dapat hasil. Sama ramai orang. Dan company betul-betul dah kukuh 13 tahun beroperasi sampai sekarang masih membayar ahlinya. So, tuan-tuan tak payah risau. Daripada segi kukuhan company, testimoni memang dah ada. Saya tunjukkan sendiri saya punya income, tuan-tuan. Bulan Oktober pada 2016, 32,000 sebulan. Depan mata, tuan-tuan. Okey. Dan bisnes ini, tuan-tuan, dia melepasi ciri-ciri bisnes terbaik. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak mencari satu peluang perniagaan, apa ciri-ciri perniagaan terbaik untuk tuan-tuan mulakan? Dia ada 3 je tapisan dia, tuan-tuan. Yang pertama, modal kena rendah. Sebab, tuan-tuan, 9 daripada 10 bisnes yang baru bermula, dalam masa 3 tahun, 9 bisnes tu dia lingkup. Satu saja yang bertahan. So, peratus untuk tuan-tuan tak berjaya dalam perniagaan yang tuan-tuan mulakan tu sangat tinggi. Ramai je yang tak berjaya. Contoh, baru saja saya lihat tadi kan. Saya balik Banting kat kampung saya jumpa satu kedai makan tu. Dulu, masa saya start bisnes ni pada tahun 2017, 2018 dulu, masa saya buat, saya suka duduk kedai tu. Sebab kedai tu macam kedai hipster sikit. Dia ada jual chicken chop. Sebab saya duduk rumah, saya berniaga kat handphone je kan. Tak kerja. Saya suka duduk kat kedai tu, minum air keladi dia, macam kedai hipster kan. Tuan-tuan, kedai tu dah tak ada. Kedai tu dah tutup. Digantikan dengan kedai asam pedas. Asam pedas tu dah tutup. Digantikan dengan kedai Aceh. Dah tutup lagi, tuan-tuan. Hari ni kedai tu kedai santan pula. Perniagaan ni bukan senang, tuan-tuan. So, sebab itulah saya nak bagi tuan-tuan, mulakan perniagaan tu mesti modal kecil. Jika tuan-tuan tak berjaya, sekurang-kurangnya, tuan-tuan tak menangis kat bujur katil. Tuan-tuan nak mulakan perniagaan ni serendah RM128. Bukan RM128,000, tuan-tuan. RM128. Baik. Ciri-ciri yang kedua adalah bisnes tu, dia kena tidak melekat di badan dan dia boleh dibuat secara part-time. Sebab majoriti orang yang nak tambah pendapatan ni adalah orang yang dah ada komitmen. Bila dia ada komitmen dia tu dah parah-parah lehil, dah melebihi ataupun parah-parah lehil daripada gaji dia, inilah orang yang selalu nak tambah pendapatan. Jadi bila orang tu nak tambah pendapatan, macam tuan-tuan semua,
Takkan tuan-tuan nak cari bisnes yang tuan-tuan kena buat secara full time. Tuan-tuan dah kerja. Macam mana tuan-tuan nak buat? Tuan-tuan kena buat secara part time. Dan kalau boleh bisnes tu tak melekat dekat badan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan buat satu bisnes tu, dah lah buat secara part time. Customer pula hari-hari nak repeat sale, kena kacau tuan-tuan. Contoh tuan-tuan jual apa ni, buat Grab ataupun buat apa saja produk yang tuan-tuan jual. Orang tu nak repeat sale, dia kena cari tuan-tuan. Dia kena cari tuan-tuan. Tuan-tuan tak tenang. Sebab itulah bisnes yang tuan-tuan buat ni, dia kena tak melekat di badan. Tuan-tuan tengok bisnes tuan-tuan. Tuan-tuan dah perkenalkan kepada orang tu sekali, dia dah guna sikap tu, dia dah tak payah kacau tuan-tuan dah. Dia boleh top up dekat mana-mana saja. Jaranglah tuan-tuan orang nak top up bagi tahu, Assalamualaikum bang, saya nak top up dulu Assalamualaikum. Tak ada tuan-tuan. Orang dah top up, dia boleh top up kat mana-mana saja. Dia tak payah kacau tuan-tuan. Bisnes tu tak lekat dekat badan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan buat sekali, dapat income berkali-kali. Dia akan repeat sale. Tak perlu melalui tuan-tuan. Bisnes tak lekat dekat badan. Dia melepasi ciri yang kedua, bisnes terbaik. Ciri yang ketiga tuan-tuan, dia mestilah satu bisnes yang mana dia boleh beri tuan-tuan satu pendapatan yang berulang. Sebab tuan-tuan kena tahu, tuan-tuan ni buat bisnes part time. Tuan-tuan dah ada pendapatan hakiki tuan-tuan, kerja hakiki. Okey? Dan tuan-tuan mungkin boleh allocate buat bisnes ni mungkin 1 ke 2 jam satu hari. Contohlah kan. Sebab tuan-tuan kerja ataupun tuan-tuan belajar. Tuan-tuan ada bisnes tuan-tuan. Yang tuan-tuan nak survive kalau tuan-tuan tak buat benda ni, tuan-tuan nak makan apa? Kan? Jadi apa bisnes yang tuan-tuan nak kena buat ni, yang secara part time, mestilah bisnes tu dia beri tuan-tuan pendapatan berulang. Kalau tidak, mati tuan-tuan. Sebab contoh, kalau satu bisnes tu tuan-tuan boleh buat 1 jam je sehari. Takkanlah tuan-tuan buat 1 jam sehari, tuan-tuan dapat income 150. Habis kalau tuan-tuan nak dapat income 300, tuan-tuan kena buat 2 jam. Tuan-tuan nak dapat income RM500, tuan-tuan kena buat 3 jam. Habislah. Tuan-tuan allocate 1 jam je satu hari. Masa kita semua 24 jam kan. Jadi bisnes tu, dia kena boleh berkembang dan dia boleh berulang. Itu sebabnya dalam Toluau tuan-tuan, walaupun tuan-tuan buat 1 hari 1 jam, hari ni tuan-tuan, bulan ni tuan-tuan daftarkan 10 orang. 10 orang tu dia terus top up. Dia bagi income tuan-tuan berulang. Dan walaupun tuan-tuan buat setiap bulan 1 jam, 1 hari 1 jam, 1 jam, 1 jam kan. Sebulan tuan-tuan daftar 10. Bulan depan tuan-tuan daftar lagi 10 ahli. Jadi yang 10 ahli ni terus guna. Dia top up, dia bagi tuan-tuan income. Tuan-tuan daftarkan lagi pelanggan baru. Income tuan-tuan meningkat. Sebab pelanggan yang sedia ada, dia terus top up. Tuan-tuan dapat lagi pelanggan baru, dia top up lagi. Income tuan-tuan meningkat. Walaupun kerja tuan-tuan sama, 1 jam 1 hari. Dia berpotensi untuk berkembang. Berangkai. Tier 2, tier 3, tier 4. Dia berangkai-rangkai. Dia beranak. Ada ejen-ejen nak buat. Dia berkembang. Walaupun tuan-tuan hanya buat 1 jam 1 hari. Jadi, dia melepasi ciri-ciri yang ketiga. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Minta maaf saya bagi tahu. Contoh tuan-tuan buat Grab. Kalau tuan-tuan boleh buat Grab 1 hari 1 jam, tuan-tuan dapat income berapa? 100. Contoh. Macam mana tuan-tuan dapat 1000? Tuan-tuan takkan boleh buat 1000 punya. Sebab 1 hari tuan-tuan hanya boleh buat 1 jam. Mana boleh 1 jam dapat 1000? Sebab itulah kalau orang nak dapat income besar, dia kena buat full time. Sebab dia kena jual masa banyak, baru dapat income banyak. Jadi bisnes tu, dia tidak boleh berkembang. Dalam Toluau, dia boleh berkembang. Sebab hari ni tuan-tuan daftarkan 10, bulan depan tuan-tuan daftarkan 10, income tuan-tuan tak jadi macam 10. Dia akan jadi income tu 20. Sebab pelanggan yang sedia ada, dia akan terus kembang. Mungkin dalam pelanggan 10 tu, dia ada yang buat bisnes, dia berkembangkan rangkaian tuan-tuan. Jadi bisnes tu boleh berkembang. So bisnes dia melepasi 3 ciri-ciri bisnes terbaik. Modal rendah, bisnes tak lekat di badan, dan boleh berkembang. So Toluau ini adalah bisnes yang terbaik. Sebab itu saya buat tuan-tuan. Okay? Saya mula pada tahun 2014. Dalam masa 2 tahun saya lengkapkan 400 ahli dan hari ini saya terima pendapatan 32,000 sebulan. Bayangkan tuan-tuan, pada tahun ke-6 saya menerima pendapatan lebih kurang dalam 100,000 sebulan. Tak payah jadi menteri, tak payah berebut kuasa nak jadi Perdana Menteri, okey, bergaduh ahli politik sini sana. Kita jual SIM card tapi duduk rumah bercakap 1 bulan 100,000. Itu sebabnya tuan-tuan, tuan-tuan kena nampak potensi bisnes ni. Kalau tuan-tuan nampak potensi bisnes ni, insya-Allah tuan-tuan akan buat kau-kau punya.